Allahu 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 Allah Allahu Allahu. Allah Ta'ala wa barakatuh. Yang saya muliakan rakan-rakan, teman-teman muslimin muslimah, jemaah di Madrasatul Jumat Al-Ikhwan Taman Samudra. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Marilah kita sama-sama merafatkan kesyukuran yang tidak terhingga kehadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana dan pada hari ini saya mengambil kesempatan pada slot 1 jam ini, ada kuliah duha online yang pertama pada 5 Ramadan ini, untuk membicarakan suatu tajuk, iaitu bagaimana untuk mencapai takwa di bulan Ramadan ini. Maka saya merujuk kepada kitab Sayrus Salikin ila Ibadatil Alamin, karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, dan insya-Allah kita akan memulakan slot kuliah kita ini sekejap lagi insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat memenuhi aktiviti pengajian ilmu sepanjang bulan Ramadan ini sekadar yang termampu dilakukan oleh pengurusan Al-Ikhwan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah Ta'ala fil kitabil mubin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamas shalah wa anfaqa mimma razaqnahum sirra yatlu sirra. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Fatir ayat yang ke-29 yang bermaksud, sesungguhnya beruntunglah, yakni mereka yang senantiasa membaca kitab suci Al-Quranul Karim, mereka yang sentiasa mengerjakan solat 5 waktu, dan juga mereka yang menginfakkan harta mereka secara sembunyi ataupun secara terang-terangan untuk mengharapkan suatu la tijaratan lan tabura, satu perniagaan yang tiada kerugian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya muliakan muslimin muslimah, khususnya jemaah surau Jumat Al-Ikhwan Taman Samudra, alhamdulillah summa alhamdulillah, dengan rahmat dan juga keizinan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedar ataupun tidak sedar, kita pada hari ini telah berada pada hari yang kelima Ramadan. Keberadaan kita pada bulan Ramadan, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in babun wa babul ibadati saumun. Adalah bagi tiap-tiap sesuatu itu ada pintu, dan pintu bagi ibadah itu adalah puasa.
Alhamdulillah, sekarang kita berada di dalam suatu bulan yang Nabi sebut pintu untuk segala ibadah. Alhamdulillah. Maka kita rugi bagi kita jika kita meninggalkan ataupun kita biarkan hari-hari pada bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini berlalu begitu saja. Sekarang sudah 5 hari Ramadan telah kita berada dalam bulan Ramadan ini. Dan dalam Al-Quranul Karim, bila mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Baqarah ayat yang ke-185, ayat yang ke-183, qala Allah taala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengambil pengajaran dan ibrah daripada ayat yang dinyatakan ini tentang kewajipan berpuasa dengan end results ataupun hasilnya, iaitu untuk mendapat takwa, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam keadaan untuk mencapai takwa ini, antara 3 amalan yang kita sebut dalam surah Al-Fatir tadi, iaitu innal ladzina yatluna kitaballah, beruntung bagi mereka yang senantiasa membaca kitab suci Al-Quranul Karim, kitab Allah, satu. Yang kedua, wa aqamas salat, dan yang tetap mendirikan solat. Yang ketiga, iaitu wa anfaqa mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura, iaitu mereka yang menginfakkan harta mereka secara sembunyi ataupun secara terang-terang untuk mengharapkan suatu perniagaan yang tiada kerugian. Maka suka saya mengambil suatu pandangan tentang takwa yang dimaksudkan ini pada pandangan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kalau tadi Nabi SAW bersabda likulli syai'in babun wa babul ibadati saumun, tiap-tiap sesuatu ada pintu, maka pintu untuk ibadah adalah puasa. Pernah ada suatu hadis Nabi SAW bersabda, tapi hadis ni dhaif, ana madinatul ilmi wa ali babuha, aku adalah gedung ilmu, dan nak masuk ke dalam gedung ilmu itu wa ali babuha, Ali adalah pintunya. Maka Sayyidina Ali membuat pengertian kalam dia tentang takwa ini. Al khauf minal jalil wal amalu bitanzil wal ridha bil qalil wal isti'da li yaumir rahil, iaitu takut kepada Allah Subhanahu taala. Takut yang bagaimana kita akan bincangkan dalam masa yang ada ini. Dan yang kedua, dia kata beramal dengan Al-Quran yang diturunkan, redha dengan sedikit rezeki yang dikurniakan, dan membuat persiapan untuk kembara yang jauh, iaitu hari selepas kematian kita, ba'dal maut. Maka saya nak ulas dari segi ciri ataupun amalan utama untuk mencapai la'allakum tattaqun ini, iaitu yatluna kitab Allah, membaca kitab-kitab suci Al-Quranul Karim. Baik, di dalam kitab kita karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani ini dinyatakan, dia kata ada pun segala sunat yang zahir itu, maka ada 7 perkara. Kalau kita rujuk kepada suatu catatan oleh Syekh Abu Laid Al-Samarqandi di dalam kitabnya, iaitu Tanbihul Ghafilin, Warning for those who forgot, peringatan kepada yang lalai dalam bab kelebihan Ramadan, dinyatakan oleh Sayyidina Salman Al-Farisi bagaimana Sayyidina Salman Al-Farisi membawakan suatu riwayat. Dia kata di akhir Syaban Nabi SAW, di akhir Syaban kita, Khamis hari itulah akhir Syaban, maka Nabi naik ke mimbar berkhutbah bagi nasihat kepada sahabat. Nabi kata apa? Nabi kata telah datang suatu bulan
Iza dakhalu syahru ramadana, datang suatu bulan yang mana dibuka pintu langit dan pintu syurga, dan juga amalan sunat digandakan seumpama amalan fardu, diganjarkan seumpama amalan fardu ketika di luar Ramadan. Adapun amalan fardu digandakan sebanyak 70 kali. Maka kita ambil kesempatan ini, mengambil kira la'allakum tattaqun, iaitu kita nak ambil bagaimana mencapai takwa daripada ibadah Ramadan yang kita jalani insya-Allah sepanjang 30 hari dengan rahmat dan kurnian Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata yatluna kitab Allah ini, membaca ayat-ayat suci Al-Quran ini termasuk di dalam 7 sunat yang zahir yang dinyatakan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falambani untuk kita laksanakan dalam bulan Ramadan ni. Kita ambil yang ni dulu, iaitu sunat muakkadah di dalam bulan Ramadan itu memperbanyakkan mendirasuh ataupun tadarus Al-Quran, iaitu membaca atas orang yang lain, dan orang yang lain itu membaca atasnya kerana hadis yang sahih. Ada suatu hadis sahih rawah Imamul Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam suatu hadis sahih. Apa Nabi sabda? Nabi kata apa? Kana Jibrilu yalqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kulli lailati min ramadana fayudarisuhul Quran. Adapun Jibril alaihi salam, Sayyidina Jibril mendapati akan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tiap-tiap malam daripada bulan Ramadan, maka mendirasah ia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Al-Quran. Lalu ada orang bertanya, dia kata, Ustaz, macam mana Ustaz dalam keadaan Ramadan PKP ni pukul 10.30 sudah tidak dibenarkan berada di madrasah, di masjid ataupun surau-surau? Ya, betul. Tetapi kita boleh laksanakan hendak seribu daya. Nah, tak hendak seribu daya. Bahkan bermacam-macam formula hadir bila datangnya Ramadan. Antaranya yang boleh kita kongsikan, yang semuanya dah tahu, tinggal lagi bimbang kita formula, tinggal formula. Sedangkan Nabi SAW dalam suatu hadis pernah menyatakan, paling kurang orang awam seumpama yang berbicara, sepatutnya dalam setahun ni kurang-kurangnya kita khatam Al-Quran ini 2 kali, paling kurang. Pada bulan Ramadan sekali insya-Allah, dan juga pada hari-hari 11 bulan selepas daripada Ramadan insya-Allah. Ada yang berpandangan dalam keadaan medium sosial ini, dia kata Al-Quran ni ada 604 muka surat lebih kurang. Kita selalu solat di awal waktu, sallu ala waktiha, nak di bulan Ramadan dalam keadaan PKP ini, dalam keadaan perintah kawalan pergerakan. Maka setiap kali selepas solat ataupun sebelum, bergantung kepada cita rasa masing-masing, maka baca paling kurang 4 muka surat. 4 darab 5, 20. Kan, setiap satu hari 20 darab 30, 600 khatam lah Ustaz. Betul lah formula dia tu. Tapi tinggal lagi pelaksanaannya bagaimana. Ada juga kaedah, macam-macam kaedah. Suatu idea yang baik, kan, dalam kita melaksanakan innal ladina yatluna kitab Allah. Beruntung orang-orang yang senantiasa membaca kitab-kitab Allah ini. Kita nak ambil daripada Al-Quranul Karim tadi sebagai pengajaran. Ada orang, dia cari 30 orang grup dia. Saya ambil contoh. Saya dalam grup rakan-rakan sekolah peringkat menengah dahulu, ada seorang monitor dia, hantar dalam grup. Monitor zaman sekolah, dia angkat dia jadi monitor. Dia kata, ni dibahagikan. Kami ada 30 orang, satu kelas. Lalu dibahagikan satu juzuk seorang. Alhamdulillah. Cuma tinggal lagi bila dah habis semua juzuk, maka dia buat suatu kaedah. Yang dah habis juzuk tu, dia akan pusing balik. Tiap-tiap satu juzuk ni 10 helai lah, lebih kurang macam tu, kan? Jadi bila habis, dia akan pusing kepada juzuk berikutnya. Bila bagi kepada pusingan yang kedua, yang dah habis dahulu
ragu-ragu nak tik. Dah siap tu, takut dia pula kena cepat. Itu yang kita bimbang. Jadi dalam keadaan yang begini, kita ingat, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumul akhirah syafa'atul li ashabihi. Siapa yang membaca Al-Quranul Karim, dan insya-Allah di akhirat besok, maka dia akan dapat syafaat. Bahkan ada hadis menyebut dalam kitab Mustikah Hadis antaranya, bila kita dikebumikan. Saya 2 hari lepas ada peluang dijemput, ada qaryah di tempat kita, kembali ke Rahmatullah pukul 10 pagi, dijemput untuk bacaan talqin di Raudatus Sakinah, taman-taman syurga di perkuburan dekat surau kita ni. Jadi bila pergi kan, tak boleh masuk semua, walaupun bukan kematian yang terlibat dengan COVID-19, tetapi dia tetap meletakkan suatu SOP, hanya lebih kurang 7 orang dapat masuk. Kita pergi tengok kan, bila masuk mana tengok jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat. Maka bila ada hadis kata ditinggalkan 7 langkah, dan ketika mana mereka mendengar derap kasut ataupun bunyinya sepatu saudara mara yang datang untuk meninggalkan daripada tanah perkuburan, ketika itu juga dia mendengar kedatangan malaikat munkar nakir. Dan yang pertama yang menjadi sesuatu yang membela kita, iaitu Al-Quranul Karim. Bahkan ada diriwayatkan bagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam bermunajat di Bukit Tursina, maka Allah Subhanahu wa taala memaklumkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dia kata apa? Inni a'taitu ummatun Muhammadin nuraini. Aku anugerahkan, kata Allah SWT kepada Nabi Musa alaihissalam. Dia kata, aku anugerahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2 cahaya. Dia kata apa? Kaila yadurruhum zulumatin, dan untuk menerangi 2 kegelapan. Gelap ni iyalah takut. Lalu ditanya, apakah itu ya Rabb? Lalu Allah menyatakan cahaya Al-Quran dan juga cahaya Ramadan. Nuraini, 2 cahaya yang dianugerahkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menerangi keadaan gelap yang macam mana? Al-Quranul Karim untuk menerangi kegelapan di dalam alam barzah. Takut kita ketika di alam barzah, maka Al-Quran yang selalu kita baca ni. Sebab itu beruntung, khairun ummati man ta'allamahul Quran wa 'allamah. Sebaik-baik umat, maka sesiapa yang mengajar Al-Quran dan mereka yang belajar Al-Quranul Karim. Beruntung mereka yang menjadi guru-guru Al-Quran dan seumpamanya, ahli Quran. Sebab itu bila mana dinyatakan oleh pengertian daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tadi, al-amalu bitanzil, untuk dapat takwa, mencapai takwa dalam bulan Ramadan ini, dia kata beramal dengan dasar Al-Quran. Orang yang bertakwa khawatir kalau amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah SWT. Kita bimbang. Dalam suratul Al-Kahfi ada Allah SWT berfirman, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yukum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dia kata, tak ya Muhammad, aku kabarkan kepadamu tentang golongan, dia kata golongan yang, iaitu golongan yang rugi dalam kehidupan di akhirat ni. Sebab apa? Sebab amalan yang dia buat atas dunia sia-sia sahaja. Sebagaimana dalam suratul Furqan ayat yang ke-23. Suratul Furqan ayat yang ke-23. Qala Allah Ta'ala, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami bentangkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagai debu yang berterbangan. Ini yang kita cukup bimbang. Bila mana kita melakukan amalan pada kehidupan di dunia ini, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah sia-sia. Jadi tolonglah kita dalam keadaan kita duduk dalam bulan Ramadan, dalam keadaan kita ada masa. Allah Subhanahu wa taala bagi nikmat kepada kita, nikmat sihat, nikmat masa lapang.
Ni'matani maghbun fihi ma katsirun minan nas. Dua nikmat yang manusia tertipu daya olehnya. As-sahatu, kita masih sihat alhamdulillah. Walaupun sudah 41 hari berada dalam movement control order, dalam arahan kawalan pergerakan, masih sihat. Rezeki Allah Subhanahu taala masih sihat. Dan juga wal faghara, masa lapang. Ini suatu nikmat. Dua nikmat yang manusia selalu tertipu daya olehnya. Paling kurang kita bacalah Al-Quran, tak kira lah formula macam mana, tetapi end resultnya kita mesti khatam paling kurang sekali dalam bulan Ramadan ini. Baik. Yang kedua dinyatakan tadi wa aqamas solah dalam surah Al-Fatir ayat 29. Kita kena ingat dalam surah Al-Fatir tadi kata innal ladzina yatluna kitaballah, beruntung orang-orang yang selalu membaca kitab suci Al-Quranul Karim. Tetapi pada masa yang sama, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-32, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala bagi peringatan setelah bagi suatu kaedah, iaitu golongan yang beruntung ini yang selalu baca kitab suci Al-Quran, ayat 29. Tapi pada ayat yang ke-32, qala Allah Taala thumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat. Dia kata apa? Dan kami warisi kitab suci Al-Quran ini, dia kata kepada golongan ataupun mereka-mereka yang terpilih. Alhamdulillah, kita juga termasuk yang terpilih. Boleh baca kitab suci Al-Quran dan seumpamanya. Tetapi dia kata ada 3 golongan. Satu yang menzalimi diri sendiri, boleh baca Quran tetapi tak baca. Paling kurang bulan Ramadan inilah bulan yang sepatutnya kita sama-sama tadarrus, sama-sama baca dalam keluarga dan seumpamanya. Boleh sebagai ketua keluarga, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatin. Setiap daripada kita ketua keluarga akan dipersoalkan tentang kepimpinannya. Yang kedua wa aqamas solah, iaitu mereka yang selalu mengerjakan solat. Baik. Inna awwala ma yuhasabu bihi ala 'abdihi fil yaumil akhir as-salah. Dan sesungguhnya amalan yang mula-mula diambil kira bila kita berada di alam akhirat nanti, iaitu adalah amalan solat. Maka solat, kalau kita ambil daripada hadis daripada Salman Al-Farisi tadi, dia kata apa? Solat adalah amalan fardu, digandakan 70 kali ganda. Bayangkanlah 27 darab 70. Kalau solat berjemaah, sudah tentu kita akan melakukan solat berjemaah di rumah, kan? 70 darab 27 berapa? 0941890 untuk satu waktu. Dan bayangkanlah 5 waktu dan juga darab 30 150 waktu, berapa kepahala yang kita dapat. Ini yang akan membantu kita bila kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Bagaimana Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas ni duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lama, 9 tahun, kan? Daripada setengah kata 10 tahun. Daripada umur 9 tahun sampai umur 19. Setengah kata daripada umur 9 tahun sampai 18. Sayyidina Anas bin Malik ini yang pernah dalam suatu hadis Sayyidina Anas bin Malik sebut, dia kata rawa Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Sayyidina Anas kata Nabi SAW pernah bersabda, khamsatul asya'u tuhitu sauma. Dia kata 5 perkara yang boleh menghilangkan pahala puasa. Ini daripada Sayyidina Anas bin Malik. Antara dia kata berdusta. Kita nak sebelum Ramadan pun kita tak berdusta. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Suratul Al-Ahzab ayat yang ke-70 kalau tak silap saya. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah Subhanahu taala. Jangan berbicara dusta dalam setiap tutur kata. Ini boleh menghapuskan dosa, boleh menghapuskan pahala puasa. Dan dalam kitab tadi, dalam ayat tadi Allah kata, mudah-mudahan hapuskan dosa dengan tak cakap dusta dan diterima amalan-amalan kita. Tak ada benda yang paling
gembira seorang hamba pada hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala bila mana diampunkan dosa dan juga diterima amalan dia. Macam kita selalu doa lah selepas solat, kan? Allahumma, dia kata Rabbana taqabbal minna salatana tammah waghfir lana dzunubana ammah wa la tu'azzibna yaumal qiyamah. Ya Allah, Tuhan kami, terimalah solat kami ni, ibadah kami ni secara sempurna, dan ampunlah dosa-dosa kami, jauhilah kami daripada azabnya api neraka. Maka dalam keadaan ni yang kedua dia kata Sayyidina Anas bin Malik, yang boleh mengurangkan dosa untuk capai ketakwaan kita di bulan Ramadan, jauhkan daripada mengumpat. Dalam keadaan sekarang, saya yakin jarang kita nak mengumpat ni dalam keadaan suasana berpuasa dalam PKP ni. Nak mengumpat apa? Nak bercakap pun dah 40 hari dah duduk dalam PKP dah. Suami isteri pun tak nak bercakap sangat dah juga. Nah, contoh, kan? Dalam keadaan, tapi yang kita bimbang mengumpat melalui media sosial, melalui handphone. Tu pusing, kena jaga tu, kan? Dia kata mengadu domba, bersumpah palsu taklah kita. Melihat dengan hawa nafsu, ini pun kita bimbang. Dalam keadaan stesen-stesen penyiaran bagi channel free. Ini yang tak tahan ni, kan? Ustaz pun sama kadang-kadang tak, kan? Jadi jauhkanlah kita kalau boleh. Bukanlah kata kita nak suruh tutup TV tu dengan kain, macam kita duduk di dalam kematian satu ahli keluarga dah. Tapi pandai-pandailah kita, kan? Ambil yang baik dan seumpamanya. Yang saya nak cerita, saya nak Anas bin Malik tadi. Bila mana pernah bila Nabi SAW kata, ya Anas, mintalah apa nak minta, kan? Lama dah duduk berkhidmat ni sebagai khadimun Nabi SAW. Dah lama dah berkhidmat dengan Nabi SAW ni. Jadi Nabi tanya, dia kata, saya nak Anas, mintalah. Dia kata, ya Rasulullah, saya nak minta, saya nak berada di dalam syurga bersama-sama denganmu. Nabi kata minta yang lain. Dia kata nak yang tu juga. Nabi kata kalau macam tu, perbanyakkanlah solat, perbanyakkanlah sujud. Nabi kata, yakni memperbanyakkan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni solat. Jadi kita dalam bulan Ramadan ini sudah tentu, kan, bukan saja yang wajib, yang sunat pun kita tak tinggal, insya-Allah. Bahkan ada seorang jemaah WhatsApp saya. Jemaah yang kita selalu berkuliah. Dia kata, Ustaz, saya di luar Ramadan ni duha pun kadang-kadang je. Tapi dia kata dengan keadaan semasa ni, dia kata bukan saja duha, dia tanya pula solat sunat Isra' dan seumpamanya. Bila ni Ustaz nak buat? Kan? Jadi ada pandangan kata selepas syuruk 15 minit dan seumpamanya. Jadi tak apa, nak tunjuk kesungguhan dia, nak melaksanakan segala yang solat ni, wa aqamas solat. Jadi kita mudah-mudahan dua perkara tu amalan yang utama yang kita tak tinggal untuk mencapai la'allakum tattaqun. Baik. Yang ketiga, wa anfaqa mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur, iaitu mereka yang bersedekah. Bersedekah harta dia ni. Sedekah ni bahkan ada banyak dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan tak kala mana dalam suratul munafiqun, contoh, bila mana dia kata seseorang hamba yang bila kematian menghampirinya, dia minta tangguh sebab nak bersedekah. Sebab apa? Sebab dia nampak kelebihan sedekah. Dan dia kata sunat yang dinyatakan dalam kitab Sayrus Salikin ini, 7 sunat zahir tadi, selain tadi tadarus Al-Quran. Dia kata sunat memperbanyakkan sedekah dan meluaskan belanja atas ahlinya, dan berbuat kebajikan kepada kerabat dan jiran di dalam bulan Ramadan ni lebih daripada bulan yang lain daripada Ramadan. Kerana apa? Kerana Nabi SAW bersabda dalam suatu hadis sahih, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu sallallahu alaihi wasallam kana ajwadan nasi bil khair wa kana ajwada ma yakunu fi ramadana hina yalqahu Jibril. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia yang terlebih murah manusia dengan berbuat kebajikan, dan adalah dia yang terlebih murah dia dalam bulan Ramadan ketika didapati akan dia oleh Jibril alaihissalam. Maka dia kata sunat memberi berbuka puasa, kan? Ada hadis kata man fatara saima falahu mithlu ajrihi
wala yunqasu min ajri shaimi syai'. Hadis daripada riwayat Imam Tirmizi. Barang siapa memberi makan akan orang puasa, maka baginya seumpama pahala orang yang berpuasa tersebut dan tiada kurang daripada pahala orang yang berpuasa tu. Nah, contoh, ustaz macam mana nak bagi ustaz? Dalam keadaan jaiz meletakkan garis-garis panduan seumpama itu. Ya, dalam keadaan PKP, dalam keadaan kita pergerakan perintah, pergerakan kawalan ni macam-macam. Bahkan untuk bayaran zakat pun. Saya baru terima tadi daripada Masjid Rahimah. Ada dekat 8 kaedah untuk pembayaran zakat. Dan surau kita insya-Allah diambil sebagai lokasi untuk pembayaran zakat fitrah kepada mereka yang tak nak bayar secara online boleh. InsyaAllah kita akan mulakan mungkin besok insyaAllah, nanti kita bincang dengan penolong amil kita insyaAllah. Baik, dalam keadaan seumpama itu bagaimana kita nak bersedekah? Nak buat drive thru pun tak boleh. Baik, saya ambil contoh yang berlaku di Korea kita. 3 hari lepas, bila saya berselisih dengan seorang jemaah ni dia pun dalam keadaan, bukan dia pun dalam keadaan orang yang ada sangat. Lebih kurang yang berbicara ni je lah. Lalu dia bisik ke saya, buat keluar duit dalam poket. Dia kata ni, tolong bagi dekat Bilal yang bertugas dekat surau dalam keadaan melaksanakan fardu kifayah ni. Bilal, bayangkanlah Tuan Bilal gitu, kan? Datang waktu setiap 5 waktu, terutama waktu maghrib. Nah, jadi dia kata bagi untuk dia guna pakai untuk berbuka. Nampak? Kan? Boleh guna. Bersedekah ni sebab dinyatakan, dia kata dari dan sunat bagi orang yang memberi makan orang yang puasa itu, dia kata makan bersama. Tak boleh laksanalah dalam keadaan sekarang, kan? Sebab keadaan kekangan ini. Tetapi bersedekah ni boleh tengok. Kalau saya boleh kongsi, bersedekah ini semalam berlaku kepada diri yang berbicara. Dalam pukul 11 lebih, saya terima satu WhatsApp daripada seorang yang kita tak kenal, kan? Hajjah Muslimah. Dia kata, Assalamualaikum, ni ustaz ni duduk kat mana? Dia kata. Saya kata duduk kat Gombak. Dia kata, saya kenal ustaz kat mana? Dalam hati saya mana saya tahu. Tak contoh. Tapi kita pun cakap kita ada kuliah di beberapa tempat bulanan, dalam 80 kali sebulan mungkin ada berjumpa. Dia kata, "Dok ustaz, saya daripada Newcastle Kota Baru," kata dia. Kan? Jadi dia kata, "Ustaz, saya nak sedekah kat ustaz ni. Sebab saya tiap-tiap tahun saya ada bagi sedekah kepada ustaz-ustaz. Tiba-tiba tahun ni naik nama ustaz pula." Kan? Saya kata memang layak benar lah, kan? Asnaf segera ni, kan? Dah 40 hari tak berkuliah. Contoh. Jadi dia kata, saya terintah juga dalam hati, ni scammer ke apa? Dia kata, boleh bagi nombor akaun segera. Saya bagi nombor akaun. Kalau dia minta IC number, saya akan stop lah, kan? Conversation tu, tele conversation. Sebab kita tahu. Jadi dia minta nombor akaun, alhamdulillah dia boleh sedekah. Tengok, sebab dia tahu dalam bulan Ramadan dia cari, dia kata dia tutup dengan ayat, dia kata, "Ustaz, rezeki tak salah alamat." Tengok orang yang bersedekah. Dan juga kita di surau kita sendiri, kita ambil contoh yang dekat. Baik, di surau kita dalam keadaan tak ada ruang untuk sedekah, susah. Orang tak boleh datang ke surau, tak boleh datang ke masjid. Kalau lebih daripada yang ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam Selangor, maka akan ada tindakan dan seumpamanya. Maka pengurusan buat suatu kaedah, satu-satunya kaedah yang boleh, iaitu bersedekah melalui tahlil arwah online. Alhamdulillah, saya rujuk kepada Tuan Berdahari kita sekejap tadi, sehingga hari ini, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan jika dapat dalam keadaan 10,000 pun alhamdulillah dah, boleh kita guna pakai untuk sumbangan kepada Tuan Imam, Tuan Bilal dan juga Tuan Siap kita. Bayangkanlah. Dan saya difahamkan kalau Ramadan yang biasa di surau kita ini, tak payah cerita surau lain, surau kita saja, boleh mengambil daripada sumbangan Ihya Ramadan saja, ustaz sendiri yang balik. Jadi dari segi itu sampai juga matlamat dia. Baik. Dan juga kita lihat, dia kata iaitu takut kepada Allah Subhanahu taala. Takut ini disertai dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu taala. Takut yang boleh melahirkan daripada nak melakukan perkara-perkara yang tidak menambahkan suatu kekesalan kepada kita pada hari pertemuan dengan Allah Subhanahu taala.
hatta iza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Iaitu surah Al-Mu'minun. Tak kala kematian mendatangi mereka, lalu mereka minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala ditangguhkan kematian kerana nak buat amal-amal soleh yang ketika mana keberadaan atas dunia dia boleh buat, kan? Tetapi dia lupa nak buat. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakun ila yaumi yub'atsun. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100 tadi, dia kata apa? Dan sesungguhnya sia-sia sekarang baru nak buat, kan? Bila keadaan kematian telah mendatangi kita. Sebab itu takutlah kepada Allah SWT. Dalam suratul Al-Imran ayat 175, qala Allah Ta'ala, innama zalikumus syaitan yakhuffu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafu in kuntum mu'minin. Dia kata apa? Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanya syaitan yang menakut-nakutkan kamu. Kerana itu jangan kamu takut. Dia kata jangan kamu takut kepada syaitan ini, dan takutlah kepadaku Allah SWT jika kamu benar-benar beriman. Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Syaitan ni dia goda anak Adam melalui aliran darah. Jadi jika kita berpuasa, dia boleh mengecilkan aliran darah. Sebab itu ada pandangan kata, dia kata fadaiku majaribahu bil ju', bahawasanya kamu kecilkan tempat lalu itu dengan lapar, yakni dengan berpuasa. Jadi itu yang kata syaitan diikat pada bulan Ramadan. Jadi 3 perkara tadi yang boleh menyebabkan kita lahir ketakwaan kepada Allah SWT. Dalam keadaan itu, saya nak ambil secara ringkas dalam waktu yang masih ada lagi ni. Sebelum sampai waktu yang ditetapkan, nak tengok 7 perkara sunat. Jadi sebab apa kita nak sunat zahir ini? Sebab kita nak ganjaran seolah-olah ganjaran fardu. Dia kata sudah tentu yang pertama, kita tidak bur. Ini pun ada anak muda ni, kan? Tak bangun sahur. Kadang-kadang bangun dia kata nak diet. Yalah, tak pedulilah diet dan seumpamanya. Kita tengok bagaimana dinyatakan. Sekurang-kurangnya sunat bersahur itu dengan sedikit makan atau seteguk air. Sunat dengan kurma. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Nabi sebut apa? Nabi kata, tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Sallallahu alaihi wasallam. Ista'inu bi ta'amis suhuri ala siyamin nahar wa bi qablu lahun nahar ala qiyamil lail. Hendaklah kamu meminta tolong oleh kamu dengan makan sahur atas puasa pada siang hari, dan meminta tolong oleh kamu dengan tidur hampir zuhur itu atas berjaga malam buat ibadat. Tidur hampir zuhur, bukan tidur sehingga rapat nak habis zuhur, bukan. Nah, kan? Tidur, biarlah tidur ni lebih baik. Dia katakan walaupun ada hadis, setengah kata hadis ni hadis dhaif dan seumpamanya, kan? Dia kata hadis ni kata apa? Orang yang berpuasa, dia kata diam dia ibadah, ada kan? Dia kata apa? Naumus saimul ibadah. Diwayatkan daripada Sayyidina Qadir Al-Jailani. Dia bukan hadis lah ni, kan? Dia kata setengah kata hadis sahih, setengah kata hadis dhaif. Dia kata apa? Naumus saimil ibadah. Tidur orang puasa ni jadi ibadah. Wa sumtuhu tasbih. Diam itu jadi tasbih. Wa du'auhu mustajab. Doa ini mustajab. Wa amaluhu mudha'afun. Dia kata amalan berganda-ganda tu betul lah. Doa mustajab pun betul. Dan dia kata apa? Diam tu lebih baik daripada berkata-kata yang dusta, mengumpat, mengadu domba dan seumpamanya. Tapi dia kata tidur orang puasa tu jadi ibadah. Tidur yang bagaimana? Mungkin tidur yang sekejap yang dinyatakan tadilah. Baik. Dia kata lagi, dalam keadaan, dia kata, dan mentakhirkan sahur ni. Mentakhirkan sahur ni, kita dalam keadaan kita ada imsak ni, kan? Tiap-tiap kali Ramadan ada imsakiyah lah. Kita tengok dekat waktu maghrib dengan waktu subuh. Tapi sebenarnya imsakiyah ni nak tunjuk tiap-tiap fardu 5 waktu tu nak kena jaga, kan? Nak kena jaga 5 waktu. Baik, dia kata apa? Dia kata
hadis yang sahih yang diriwayatkan daripada apa? Riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis 230, 2304. Dia kata apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasakharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Thumma kumna ila salati wa kana qadru ma bainahuma 50 ayah. Dia kata begini. Memakan kami akan sahur berserta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni daripada sahabat sebut. Dia kata kami berdiri qiyam untuk solat subuh dan baina antara kedua-duanya tu ma bainahuma. Jarak antara kami nak sahur dengan berdiri untuk solat subuh tu kira-kira 50 ayat. Jadi mentakhirkan ni bagus. Mentakhir ni antara sunat yang zahir dalam ibadah puasa ni, yang 7 yang dinyatakan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani ni, maka kita laksanakan. Dan sebab apa? Bila kita mentakhirkan ni, maka kita dapat solat subuh berjemaah. Terus dalam satu keluarga, maka ada kerahmatan, kebaikan pada keluarga tersebut. Kita kan semuanya dalam keadaan sekarang Ramadan PKP ni, ketua keluarga memainkan peranan penting untuk mendapatkan apa yang dinyatakan la'allakum tattaqun tadi. Dan dia kata yang ketiga kita semua dah tahu, iaitu menyegerakan iftar berbuka ni telah masuk matahari. Kerana Nabi SAW bersabda, la yazalun nasu bil khair ma ajjalul futur wa akharus suhur. Dia kata apa? Muttafaqun alaih, hadis sahih Bukhari Muslim. Senantiasa manusia duduk dalam kebaikan selama mana dia menyegerakan akan berbuka puasa dan mentakhirkan mereka itu akan makan sahur. Kita dekat rumah, saya anak yang bongsu tu, dia pegang saja buah tamar tu. Dah masuk waktu, kata pasal apa tak bertanya. Dia kata nak tunggu bila dekat surah Ikhwan ni azan dulu. Kata kan. Jadi dah yakin masuk kan tuan Bilal, dia berbuka dulu baru dia azan, buka sikit contoh. Jadi yakin dah masuk, kita ada banyak medium dalam TV dan seumpamanya, maka segera berbuka. Dan sunat kita berbuka puasa tu dengan rutab, macam tuan imam kita sebut kan, Fadil timbalan fungsi kita sebut. Bahkan dia pun ada supply untuk rutab ni dan seumpamanya. Dia kata berbuka puasa dengan kurma, jika tiadanya maka berbuka dengan air, kerana ada hadis sahih annahu sallallahu alaihi wasallam kana yuftiru qabla an yusallu ala rutabah. Dia kata apa? Nabi SAW berbuka dahulu daripada solat dengan 3 biji rutab. Maka jika tiada rutab, berbuka dengan 3 biji kurma. Jika tiada kurma, maka dengan 3 teguk daripada air. Di taman kita ni alhamdulillah ada individu yang suka mengagihkan kurma, sebab dia nampak manfaat menyantuni orang berbuka puasa. Banyak kan, macam-macam individu datang bagi kurma, alhamdulillah. Dan insya-Allah kita pun boleh habislah dalam 30 hari insya-Allah dengan kurma-kurma yang disumbangkan itu, alhamdulillah. Baik. Dan juga dia kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza kana ahadukum sha'iman falyuftir 'ala at-tamar. Apabila seorang kamu berpuasa, hendaklah berbuka dengan kurma. Dia kata kan. Dan juga yang keempat sunat meninggalkan bersugi daripada gelincir matahari dan hilang makruh bersugi dengan masuk matahari. Ni sunat yang zahir. Dan yang kelima tadi, memperbanyakkan sedekah, kita dah ulas. Dan dia kata yang keenam, sunat muakkad dalam bulan Ramadan, memperbanyakkan tadarus. Yang ketujuh, iaitu memperbanyakkan i'tikaf dalam bulan Ramadan. Maka kita paling kurang kita bangun pada awal, kita letakkan dalam jadual Ramadan kita ni dalam pukul 4.30 dan seumpamanya. Dan witir kita dah lakukan sebab kita mengimani, kita jadi itu imam. Tahun ni semua jadi imam di rumah masing-masing. Jadi bila kita jadi imam, kita telah melaksanakan solat sunat witir. Nabi SAW bersabda, la witraini fil lail. Tak ada 2 witir pada satu malam. Kita dah buat witir, bangkit kita buat solat sunat tahajud barang seketika, dan kita bersahur bersama keluarga. Lepas tu sebelum untuk menunggu masuknya waktu solat subuh, sempat lagi untuk kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan seumpamanya. Saya rasa sekadar itu dulu untuk pertemuan kali ini.
bagaimana kita nak mencapai tahap takwa. Yang kita duk berpuasa ni dah berapa tahun dah. Saya yang berbicara ni dah tahun yang ke-50 ni. Puasa yang ke-50 dah ni. Ada kan? Jadi sampai tak kita kepada la'allakum tattaqun tadi, maka kita ambil antara perkara yang disebut 3 amalan tadi dalam surah Al-Fatihah ayat 29. Innal ladzina yatluna kitaballah, jangan tinggal apa ni, baca Al-Quran. Bacalah ikut mood ke macam mana, tapi end result dia kita mesti targetkan kita habis bacaan Al-Quran tu. Kalau boleh ada bul dan seumpamanya lagi baik. Yang kedua, wa aqamas salat, bagaimanapun ini amalan yang mula-mula dihitung kan. Dan juga yang ketiga tadi iaitu bersedekah. Dan kita disarankan supaya banyak berdoa pada bulan Ramadan ni, menandakan kesyukuran kepada Allah SWT, dan doa dimakbulkan. Wa du'anu mustajabah, banyak doa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, yang kita tahu. Ataupun ketika kita mengimani solat, ketika semua anak-anak ada, isteri, doalah Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, ya Allah kan. Jadikanlah anak-anak dan isteriku ni mereka yang taat pada Allah dan menyejukkan mata memandang. Kalau baca tiap-tiap malam, mereka aminkan 30 hari, insya-Allah kita akan dapat satu keluarga sakinah, insya-Allah. Maka dalam keadaan tersebut kan, kita ingat. Dan suatu lagi, dengan kedudukan kita untuk mencapai takwa pada Allah Subhanahu taala ini, kita kena al-qana'atu bil qalil, redha dengan sedikit yang Allah Subhanahu taala bagi pada kita. Seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu taala, dia rasa cukup dengan rezeki yang Allah kurniakan. Sedang-sedang elok, rezeki tu tak ada lebih dah, sedang elok untuk dia menjalani kehidupan. Itu orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu taala. Dan juga al-isdadu bil yaumir raqil, kita bersiap sedia menghadapi hari kematian. Kita tak tahu, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah wa qad faz. Maka sekadar itu sahaja, insya-Allah kita dapat ambil pengajaran daripada 50 minit kuliah kita ini. Dan insya-Allah kalau ada suatu persoalan dan seumpamanya, jadi sekadar itu sahajalah. Mudah-mudahan kita akan jumpa lagi. Dan kita ingat setiap hari Selasa pada pertemuan akan datang, insya-Allah akan dipimpin kuliah duha ini oleh Al-Fadhil Ustaz Abduh kita, Timbalan Fungsi. Dan juga pada pertemuan berikutnya Ustaz Imam Zul dan seumpamanya. Itu saja yang kita mampukan untuk pengisian majlis ilmu dalam keberadaan kita dalam Ramadan yang peliklah dan ada manfaat kepada kita, insya-Allah. Sekadar itu saja. Saya pun maaf jika ada kesilapan dan juga kekurangan dalam tutur bicara selama 50 minit ini, sebagai suatu manfaat kepada yang berbicara terutamanya, insya-Allah, dan kepada muslimin muslimah, khususnya jemaah tetap di surau Jumaat Al-Ikhwan Taman Samudra ini. Sekadar itu, sehingga berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin. Allahumma jamilna bil 'afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadamah fil hali wal ma'al innaka sami'ud du'a. Allahumma barik lana fi syahr Ramadan wa ballighna fi lailatul qadr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.